Pengaruh Kebangkitan Islam pada awal tahun 1970-an telah mencetuskan satu kesedaran pemakaian tudung hijab dalam kalangan wanita Melayu di Malaysia. Dan seiring dengan peredaran zaman daripada tahun 1970-an sehinggalah hari ini tahun 2020, kita lihat fashion hijab ini mempunyai trend perubahan daripada segi gayanya, warna, daripada segi rekaan. Dan hari ini Darah Muda mengangkat topiknya mengenai fashion hijab mengimbau nostalgia. Dan bersama-sama kita hari ini bersama dengan Puan Haslinda Muhammad Isa yang merupakan pengarah urusan My Papillon Hijab. Selamat datang Puan. Selamat datang, terima kasih kerana menjemput kami. Thank you Ain. Ya. Dan untuk pengetahuan anda, tudung-tudung yang kami sering gayakan dalam Bernama TV ini kebanyakan daripada My Papillon. Dengan rekaan yang eksklusif, warna yang begitu menarik. Jadi terima kasih Puan. Baik. Sebenarnya tadi kita berbincang tentang kronologi. Saya bersembang tentang kronologi bersama Puan dan menarik apabila Puan boleh menceritakan kronologi tudung itu daripada zaman 30-an sampailah hari ini. Dan sebelum tu, mungkin penonton kita nak tahu apa sebenarnya My Papillon ini? Okey. My Papillon berasal daripada perkataan Perancis bermaksud My Butterfly. Okey. Kami ada satu outlet di Subang Jaya bermula pada tahun 2018, bermula dengan online. Lepas tu ada physical boutique di Subang Parade dan insya-Allah in the pipeline bermula daripada minggu hadapan di 34 Aeon Stores di seluruh Malaysia. Insya-Allah. Insya-Allah semua dipermudahkan. Nama My Papillon iaitu butterfly kan? Betul. Jadi mengapa ia dipilih? Butterfly. Wanita ni kita okey. Rama-rama, cantik. Betul? Colourful. Betul? Wanita suka benda yang cantik. Dan juga suka warna. Kita suka bermain dengan warna. Ada yang suka warna gelap, ada yang suka warna terang. That's why saya choose My Papillon sebagai nama tudung. Dan rama-rama juga berlaku satu proses transformasi daripada kepompong akhirnya menjadi satu rama-rama yang cantik. Betul. Baik. Jadi kita boleh masuk kepada topik kita mengenai dengan fashion hijab yang mengimbau nostalgia. Jadi kalau Puan boleh ceritakan daripada zaman 30-an tadi Puan share dengan saya, bagaimana trend pemakaian hijab ketika itu? Okey, kalau kita tengok nostalgia gaya pemakaian tudung wanita Melayu Islam, 30-an, 40-an wanita memakai kelubung. Sama ada kelubung berbentuk songket, kain songket, kain batik ataupun selendang yang ada sulaman atau tenunan. Letak di saja. So, fungsi kelubung ni adalah untuk melindungi wajah gadis-gadis bangsawan, katanya, atau gadis-gadis sunti. Melindungi daripada pandangan jejaka. Okey. Lepas tu, ia juga berfungsi untuk menghalang daripada cahaya matahari. Itu pada 30-an dan 40-an. Dan juga Ain pasti tahu kan, jenis fabrik dan jenis tenunan tu melambangkan status wanita. Status sosial. Kalau golongan bangsawan, dia pakai songket. Kalau golongan wanita biasa, dia akan pakai kain batik. Tapi yang penting kena ada kelubung. Itu gaya pemakaian tudung zaman dahulu. Selepas tu, kita pergi kepada tahun 70-an di mana I mention tadi ada revolusi Iran berlaku. Di mana ada aktivis-aktivis di peringkat universiti seperti UIA contohnya kan. Universiti Islam yang dulu ada satu persatuan nama ABIM. Pernah dengar kan ABIM? Okey. Dia punya slogan adalah Islam is the way of life. So di mana mereka ni, pemimpin mereka sangat lantang. Dengan slogan Islam is the way of life. So kita mesti ikut cara Islam. Kita nak pakai tudung, bukan pakai tudung tapi kena menutup aurat di mana dan ketika tahun 70-an itu Kementerian Pelajaran Malaysia sendiri mengatakan bahawa pelajar sekolah yang Islam pakai tudung dengan uniform sekolahnya. Betul ke? Baik. Kalau kita lihat 70-an sebab dah timbulnya kesedaran memakai tudung. Betul. Dan waktu 70-an itu pemakaian tudung bagaimana? Ikat belakang ke? Macam-macam gaya. Saya ingat lagi satu filem Adik Manja. Tahu tak? Ya, Adik Manja. Filem arahan Hafsyam kot. Dia ada satu cikgu bedah kot yang pakai tudung ikat. Ingat tak? Dia tudung bawah tapi ikat aja. Tapi leher nampak. Pakai tudung tapi kurang sikitlah dari segi tutupan aurat, tak patut syariah sangat. Lepas tu ada juga jenis yang ikat belakang, ikat depan. Lepas tu muka nampak bulat.
Ingat lagi tak itu? Baik. Zaman-zaman dululah. Zaman dululah. Zaman 70-an. 70-an. Tapi bila pergi zaman 80-an, trend itu tidak berapa dilihat begitu banyak trend lah. Tapi bila 90-an baru nampak hijab itu adanya dengan selendang. Pashmina. Pashmina, kan? Ini ingat tak seorang selebriti nama dia Wardina? Okey. Dialah saya rasa artis yang sangat kata orang hot masa tu. Paling top time tu, dia tak pakai tudung lagi kan? Dia tak betul aurat lagi. Bila dia pakai, dia perkenalkan satu cara pemakaian selendang. Dia aja yang pakai shawl selendang, bukannya pashmina tapi selendang. Jadi semua gadis-gadis zaman dulu kata, wah cantiknya, cantiklah pakai tudung, cantiklah. So saya rasa dia yang cetuskan era tu. Jadi pencetusan era itu di mana wanita rasa lihat idol ini pakai tudung, saya pun nak pakai. Saya pun nak pakai lah, cantik lah, nampak manis lah. Dan kalau kita lihat zaman sekarang kan, wanita-wanita muda, darah muda lah. Darah muda lah kan. Pakai tudung sebenarnya untuk sekadar menutup aurat ataupun fashion. Okey. Saya rasa mereka kalau muda, soalnya ibu bapa kita suruh. Kan? Jadi kalau pakai tudung, kenalah kalau mak kata pakailah tudung, pergi sekolah pakai. Keluar pakailah tudung juga, janganlah buka. Okey, pakai. Itu mula-mula kehendak ibu bapa. Lama-lama dah kena pakai tudung, kenalah berfashion sikit. Jadi saya rasa orang muda mesti nak fashion. So itulah mula yang styling, tutorial ikat sini, beribbon sini. Saya rasa itulah mulanya. Kalau zaman kini kita ada tutorial, boleh tengok kat YouTube kan. Artis yang buat branding tudung sendiri akan tunjuk cara pakai tudung. Kalau zaman dahulu, kalau kita bincang pasal zaman dahulu tu luas. Mungkin pada zaman P. Ramlee misalnya, 50-an 60-an kan, waktu itu role modelnya siapa? Zaman P. Ramlee, kalau Ain tengok cerita P. Ramlee, saya peminat cerita P. Ramlee. Semua cerita dia saya tengok 20-30 kali, cerita yang sama kadang-kadang. Kebanyakan wanita kurang bertudung dalam filemnya, kecuali untuk kenduri kahwin ataupun majlis kematian. Kalau kita menziarah orang meninggal kan, baru pakai, itu pun bukan tudung, selendang. Jadi pemakaian mereka zaman itu tak boleh salahkan sebab mungkin kurang kesedaran belum ada. Di mana zaman sekarang informasi di hujung jari. Jadi bila kita ada maklumat, dan mendapat kesedaran memakai tudung secara sempurna. Dulu tak tahu, tak ada TV pun, tak semua orang ada TV. Internet lagilah tak ada. Jadi dulu kita nampak pakaian yang agak ketat lah kan. Sehinggalah zaman 70-an baru timbul yang kesedaran itu. Tapi mungkin sebab apa tu kata orang, influence daripada zaman penjajah dulu. Semua nak jadi kebaratan. Semua ada kasut platform, semua ada korset. Zaman kolonial British di mana menjajah pemikiran kita, cara pemakaian kan. Betul. Baik. Kalau lihat hari ini kan, zaman darah muda dipanggil hijabista. Persepsi puan yang melihat anak-anak muda yang digelar hijabista ini bagaimana? Saya melihat mereka ni, persepsi tu saya tak boleh kata persepsi lah. Saya cuma kata mereka membawa pengaruh yang baik. Well, tak semua baik, ada juga lah yang kurang. Tapi cerita yang baik dulu yang baik lah dulu. Of course, baik tu banyak. Yang pertama, mereka bawa kesedaran bahawa berhijab, bertudung itu fun, tidak kolot. Maksudnya kalau kita bertudung, tak semestinya tidak boleh berfashion. Fashion tak terhad kepada golongan yang tak memakai tudung. Saya pakai tudung, saya boleh berfashion. Saya tak pakai tudung juga, saya boleh berfashion. Jadi saya rasa hijabista tu dia create pengaruh yang baik, that part. Satu lagi, dia tarik minat mereka yang tak bertudung untuk pakai tudung. Sebab cantiklah, I nak pakailah. Dan I don't have to think to nak blow rambut, nak buat curl kan. Tak boleh fikir lagi dah. I pakai tudung, cantik, kemas, and I nampak, I pun selesa, rambut pun terjaga. Taklah menggerbang kan. Kalau tiup angin terbang, kalau curl dah hilang. Jadi saya rasa itu pengaruh yang bagus. Satu lagi, bila kita dah tarik minat yang tak bertudung ni, mula-mula mungkin mereka makai kuranglah sempurna dari segi patuh syariahnya. Mungkin mula-mula ikat aja, kita nampak. Lepas tu sooner or later dia orang kata, pakai tutup lah. Mula-mula tutup leher, tapi masih dada terbuka. Lepas tu labur. Alhamdulillah, dia go step by step. Tadi puan cerita tentang positif lah daripada sudut hijabista ini. Tapi ada segelintir yang mengatakan, hijabista ni pakai je tudung tapi ... Macam mana tu? Dia tu nampak pakai tudung tapi perangai ni alamak. Macam mana pula? Saya rasa perangai ni, kita manusia, kita ada side baik dan
tak baik. Hati kita. Hati kita ni boleh berubah. Sebab tu orang kata kita kena ubah hati kita, kan? Kita kena jaga hati, bukan ubah, kita kena jaga hati kita. Kadang-kadang dia boleh jadi ke kurang baik, kadang-kadang ke baik. Bertudung atau tidak itu bukanlah kata orang mencerminkan kepribadian. Betul. Yang penting hati kita. Daripada hati terserlahlah keayuan seperti air. Baik. Jadi hijabista memakai tudung, tudung itu mencerminkan kepribadian jugalah. Ya. So kena kawal. Jadi kita nak bincang lagi tentang hijabista, tentang fashion tudung ini, tapi kita perlu berehat seketika, kembali semula dalam Darah Muda. Bertemu kembali dalam Darah Muda dengan topiknya fashion hijab mengimbau nostalgia. Jadi Puan, pemakaian tudung saya ini ikat di hadapan, agak-agaknya ada pengaruh daripada zaman bila? Zaman Cikgu Bedah lah. Zaman Cikgu Bedah lah. Dulu ikat belakang, ni ikat depan. Itu dia influence ikat depan, dia. tutup di hadapan. Jadi saya mengayakan tudung My Papillon, di mana kita boleh mengimbau balik zaman dahulu dengan gaya pemakaian, dengan style yang tersendiri. Jadi kalau kita lihat zaman 2020 ini, kewujudan instant shawl. Betul. Okey, tudung segeralah kita panggil. Adakah wanita zaman kini nak menata rias diri, nak cepat? Wanita zaman dulu macam mana pula? Okey, kita cakap zaman sekarang. Zaman sekarang, wanita multitasking. Kita banyak peranan. Kita ada 20 peranan. Contohnya, kita lah MD, kita lah emak, kita lah isteri, kita lah tukang masak, kita tukang basuh. Jadi kita banyak benda nak cater tu. Zaman dulu mungkin kurang sedikit kita punya peranan. Role tu kurang. Jadi zaman sekarang ni kita kelahiran instant ni sebab kita nak cepat tapi kita juga nak cantik. Instant bagi jenis, ada tudung sauk yang sauk aja. Tapi itu sesuai untuk kita gayakan kalau pergi ke pasar, nak pergi kedai runcit sekejap, nak ambil anak pergi sekolah. Itu contohnya. Tudung instant. Yang satu lagi yang kebanyakan yang macam tu revolusinya adalah Neelofa, brand dia. Neelofa banyak tudung instant. Pelbagai jenis. Dan tudung instant bukan tudung sauk, tapi tudung instant sauk nampak seperti bawal ataupun selendang. Itu yang cantik tu, dia pinless. Dan tudung instant tidak boleh juga dikatakan istilah tudung malas. Selalunya. Tak. Nampak wanita bila dengar, pakai tudung malas. Tak. Kami tak panggil tudung malas, kami panggil tudung instant ataupun semi instant. Kurang malas. Sebab ada yang mengatakan, pakai tudung instant ni malas ni, malas nak. Tapi sebenarnya tak. Ada tudung instant yang menampakkan kita wanita yang ayu, cantik, bergaya. Dia instant daripada segi pemakaian itu, style, mudah. Cepat masa, kan? Jadi contohnya, kalau sorry Ain, contohnya tudung My Papillon, kami ada mengeluarkan tudung yang instant, tak ada pin, tapi bila pakai macam shawl. Itu keunikan kami. Seboleh-bolehnya sebab saya sibuk. Saya nak tudung pakai tudung sauk macam tak cantik lah pula. Nampak benar macam makcik walaupun umur dah dekat setengah abad. Saya suka pilih instant yang nampak macam shawl tapi bila sarung aja, tak payah pin. Saya suka macam tu. Saya sendirilah. Yalah, itu mengikut pilihan lah. Mengikut pilihan. Jadi kalau wanita darah muda, pada pandangan Puan, sesuai memakai bawal atau selendang? Depends. Orang yang comel macam Ain, bawal. Orang yang tinggi lampai, shawl. Sebab panjang tu 1.9 meter, 1.7 meter, nak lilit tu banyak tu. Saya sendiri pun saya kurang pakai shawl sebab saya pun boleh tahan. Ada yang mengatakan juga kalau kita pilih bawal atau selendang itu boleh nampak kita sedikit berumur mungkin? Tak. Penggayaan. Tudung sauk lebih berumur. Tudung sauk lebih berumur. Tapi shawl dengan bawal tak ada masalah. Saya rasa wanita berdarah muda, wanita darah kurang muda, yang muda ataupun yang rasa muda boleh aja pakai. Asalkan penggayaannya betul. Tak selekeh. Dan pentingnya tudungnya mesti bergosok. Mesti bergosok. Tudung mesti bergosok. Dan sekarang ni keluar juga keluaran tudung yang tak perlu gosok. Betul, kan? ironless. Baik. Kalau kita boleh bicarakan tentang tadi pun ada sebut tentang mak mempengaruhi anak itu untuk memakai tudung, untuk memilih tudung macam mana. Jadi kalau pun boleh kongsikan sedikit bagaimana Puan mendidik anak, kalau anak perempuan kan, memilih tudung yang macam mana, ikut gaya mak ke ataupun anak terpilih sendiri? Okey, saya tak nak anak perempuan, saya nak lelaki semua, boys. Anyway, ketika kecil, remaja kecil, mungkin
sekolah rendah ke kan. Soalnya mak akan pengaruhi anak. Okey, mak akan belikan tudung anak kerana anak tak ada duit lagi kan. Jadi mak akan pilih contohnya Ain pakailah tudung ni. Okey, mak beli. So Ain pakai. Kalau mak pakai tudung sauk, soalnya anak dia akan beli tudung sauk juga. So dia matchy-matchy. Okey, lepas tu bila dia berumur sedikit, mungkin bukan berumur, maksudnya meningkat remaja. Lepas tu dia pula, sebelum ni mak dia influence dia, pengaruhi dia cara pemakaian tudung. Bila dah meningkat remaja, dia pula influence mak dia. Contohnya pergi ke kedai, ke butik tudung. Okey mak, saya nak tudung ini. Mak belilah tudung yang ini. Okey, mak belikan. Lepas tu, mak, apa kata mak beli tudung ini untuk mak pula? Sudah. Dulu mak advice anak. Ni terbalik. Anak advice mak. Mak jangan takut, nanti saya stylingkan untuk mak. Macam saya, bila dah meniti remaja kan, kita stylingkan mak. Kalau dulu mak pakai tudung ni, sekarang dah boleh pakai selendang. Mak pakailah macam ni, cantik mak. Jadi anak-anak itu, darah muda ini terpengaruh daripada mana? Untuk mereka berupaya akhirnya mempengaruhi mak tu untuk styling macam dia juga. Wanita ni kita suka, tak kisahlah sama ada dia kecil, remaja ataupun meningkat dewasa. Dia suka benda yang cantik. Jadi budak-budak ni, remaja ya, bila dia meningkat dewasa, dia akan memerhatikan orang sekeliling dia. Mungkin ada beberapa orang yang dia rasa ikon dia. Mungkin dia rasa Mira Filzah. Dia membesar dengan zaman Mira Filzah. Dia akan tiru Mira Filzah. Kalau Mira Filzah ikat sini, dia akan pakai macam Mira Filzah. Mira Filzah pakai Aryani, I akan pakai Aryani. Jadi kalau dia membesar dengan Vivi Yusof, dia tengok Vivi Yusof. Jadi dia akan ikut cara penggayaan Vivi Yusof. Dan secara tak sengaja dia akan, bukanlah influence, dia akan suruh mak dia, mami, can you buy for me dark scarf? Mami fikir mami tak pakai dark scarf, tapi tak apalah sebab anak I belikanlah. Itu saya rasa dia membesar dengan ideal yang dia membesar bersama. Saya rasa itulah saya rasa. Jadi pentingnya peranan media dan juga pentingnya influencer di media sosial. Sebab dia akan mempengaruhi pemikiran, mempengaruhi gaya. Jadi apa pesanan Puan untuk influencer, tak kiralah sama ada artis ataupun social media influencer sekarang ramai yang buat tutorial hijab dan sebagainya untuk memastikan pemakaian tudung itu masih okey yang boleh mencerminkan kepribadian wanita itu sebaiknya. Saya rasa fashion ni very subjektif ya. Tapi yang penting adalah modesty. Modest. Sebanyak mana kita nak tutup. Sebenarnya pakai tudung. Sebenarnya yang penting adalah penutupan aurat. Kalau nak buat lilit pun ataupun ikat pun tak ada masalah. Ikat depan, ikat tepi, ikat mana-mana tak ada masalah. Ikat atas pun boleh. Yang penting longgar. Baju longgar. Tapi kalau nak ketat baju, tolonglah kalau boleh cover. Saya rasa tak apa, asalkan pentingnya patuh syariah lah. Kita tahulah, kita kena belajar sikit lah dekat mana kata orang modesty itulah. Modesty. Ada statement yang mengatakan pakai tudung tak ikut syariah tapi sebab fashion semata-mata nak cantik kan. Sebab statement-statement itu kadang-kadang mengguris hati wanita yang mendengarnya. Betul. Sebab cantik remaja yang pakai ikat belakang tu cantik. Tapi kalau boleh pakailah inner neck ke, turtleneck ke, yang cover. Jadi letaklah earrings, tak ada masalah. Okey, kan? Tapi pakailah yang loose. Jadi taklah nampak sedap sangat ke depan kan. Okey je. Saya rasa okey. Fashion tu cantik pada saya. Jadi pada pandangan Puan sebagai founder of My Papillon, trend tudung zaman 2020 ini, warnanya bagaimana? Rekaannya bagaimana? Okey. Sekarang kita ni dalam COVID-19 kan? Masih lagi dalam pandemik COVID-19. Saya rasa sekarang each time kita keluar, kita kena balik dan basuh segala pakaian kita. Even kita kena mandi terus. Kita pergi mana-mana, tak kisahlah pergi office pun kita kena clean everything. Tak boleh dah kata orang nak recycle seluar ke apa kan, tudung ke kan. Jadi saya rasa fashion must be ironless, must be easy, maksudnya yang breathable, kain yang selesa, yang ironless dan juga senang dibasuh, senang kering, senang gosok. Tak gosok pun lagi senang. So tahun 2020 ni tudung semua yang senang. Seperti itu, yang instant, senang, yang mudah. Instant.
instant. Tak boleh yang terlampau mewah sangat. Bolehlah sekali-sekala yang terlampau mewah, yang kena dry clean ke, tak boleh lagi dah. Baik, ada certain tudung yang menetapkan harga pada masyarakat biasa. Ya Allah, tudung ni harga riban sampai ada yang seperti itu. Jual organ kata orang. Kenapa tu? Kenapa? Saya rasa itu branding dan di sebalik harga itu ada berpuluh-puluh orang yang bekerja. Katakan kita keluar satu produk limited edition, katakan butterfly ke kan. Di sebalik koleksi butterfly itu ada 50 orang. Ada yang buat branding, ada buat promosi, ada yang tukang jahit, tukang fikir nama. So saya rasa harga itu adalah sesuai dengan apa hasil usaha kerja di belakang tabir yang kita tak tahu, yang orang tak tahu. Ya, yang orang tak tahu. Yang business, yang people doing business je tahu. Jadi sebab tak tahu itu mereka mempersoalkan. Selai tudung harga macam ni. Kan? Saya rasa okey je. Tepuk daya tanya selera. Ada orang dia rela simpan duit untuk beli tudung mahal. Ada orang yang berduit tak kisah pakai tu RM20. Saya rasa semua terletak di pilihan. Pilihan. Kita jadi tidak boleh mempersoalkanlah perkara itu. Tak ada masalah pada kan? saya. Kadang-kadang pakai tudung yang murah tapi kita stylekan dengan gaya yang orang nampak macam vast. Ya, kan? Kadang tudung mahal, style tak cantik, tak guna juga. Nampak macam tak gosok lagi. Baik, as a business owner, trend industri fashion tudung yang perlu digenggam bagaimana? Maksudnya trend sekarang, kalau you nak successful in this industry fashion tudung, you kena genggam peluang ini. Peluang daripada segi rekaannya, daripada segi fabriknya, pesanan puan as a business owner. Saya rasa yang penting adalah kualiti. Dari segi jahitan, dari segi fabrik. Dan satu lagi, apa yang kita nak portraykan. Do we want to pre-portray fashion? Do we want to be updated? Do we want to be too high class atau too fashionable? Ataupun kita nak klasik, evergreen, menutup aurat seadanya, sesempurna, bukan seadanya, sesempurnanya. Itu kita kena fikir. Saya rasa dari segi fabrik kita tak boleh kata orang berkompromis dan segi jahitan. Kadang-kadang dia punya design sangat cantik, tengok jahitan, Allahummah. Tak boleh, itu benda tu lah. As business owner, nak sustain, you have to have this. Yes, mesti kena ada vision. Why? Betul, buat why? benda ni kan? Kenapa? Adakah kita nak saham akhirat juga? Ya, itu penting kan? tu. Baik, last sekali pesanan untuk hijabista. Bertudung tapi menjaga kepribadian. Betul. Nasihat puan untuk hijabista yang sedang menonton ini? Berfashion lah, tapi secara sederhana, with moderation. Baik, dan untuk itu sekian, terima kasih banyak-banyak daripada Puan Haslinda, kerana hari ini kita dapat bercerita tentang kronologi, apakah sebenarnya business trend. Lepas tu kita cerita tentang evolusi tudung itu. Kalau kita lihat, mungkin boleh tambah sikit. Boleh, tak ada masalah. Tudung-tudung selendang pashmina yang kita nampak macam begitu stylish ini, sebenarnya datang daripada Hana Tajima. Betul. Jadi sebab daripada Hana Tajima ni, wanita-wanita muda mula rasa nak pakai berfashion. Betul. Puan setuju dengan? Saya setuju, sebab lepas Wardina, Hana Tajima very famous. Dia dulu adalah duta Uniqlo, tak silap saya. Sekarang Mira Filzah, Uniqlo. Dia dulu pakai, even saya pun teruja dengan cara pemakaian dia. Dia ikat belakang, lepas tu ikat lilit, ikat depan pashmina. Saya ada. Saya ada 20 pashmina. Oh, 20 pashmina. Because of Hana Tajima. Because of Hana Tajima. Yeah, and because of Hana Tajima juga, ramai wanita muda mula nak pakai pashmina macam tu kan. Baik, ada lagi satu pesanan. Mungkin untuk individu yang membuat bisnes ketika waktu COVID-19 ini, mungkin ada cabaran bagaimana to face the challenge dalam waktu COVID untuk menjalankan perniagaan. Kita kena sustain lah dari segi kita punya finance, dari segi kita punya planning, what to do. Kita kena ada idea baru. Tak boleh cara penjualan kita, sales kita tak boleh ke zaman sebelum PKP. Zaman ni dah berubah. Kita kena ada strategi yang baru. Tapi yang penting kena sustain lah dari segi financial. Kena cuba, kena cari jalan. Strategi dan kena cari jalan. Kena usaha. Don't give up hope ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Puan Haslinda. Thank you, Hari ini Ain. banyak input yang memberi satu gambaran yang jelas. Hijabisa itu perlu berperibadi dan sebagaimana. Kalau kita berfashion, boleh juga kembali ke zaman nostalgia Tak ada dahulu. masalah. Tetap fashion. Apa saya kelubung pula? Baik, terima kasih kepada anda yang menonton. Jadi, untuk itu kami Darah Muda mengucapkan terima kasih. Thank you, Dan Ain. untuk anda, sila patuhi segala yang perlu kita lakukan untuk mengawal penularan COVID-19. Dan untuk itu, sekian daripada kami Darah Muda. Jumpa lagi.